Selamat pagi semua. Saya harap semua murid-murid sihat. Okey, hari ini kita sambung lagi PDPR, Pendidikan Jasmani Kesihatan kita. Okey, jom kita lihat buku teks muka surat 139. Okey, dalam muka surat 139 ni saya akan ajar tentang unit 8 yang bertajuk pemakanan. Okey, apa yang kita akan belajar dalam pemakanan ni? Okey, yang pertama, awak akan belajar tentang kumpulan makanan dalam piramid makanan. Yang kedua, jenis makanan. Yang ketiga, kesan bila kita ambil makanan yang tak seimbang. Yang keempat, menu makanan seimbang berdasarkan piramid makanan. Okey, mari kita lihat muka surat 140. Okey, dalam muka surat 140 ni kita nak lihat tentang piramid makanan. Okey, piramid makanan. Okey, apa dia piramid makanan tu? Okey, seperti dalam gambar di bawah ni. Okey, gambar di bawah ni menunjukkan tentang piramid makanan. Piramid makanan ni maksudnya panduan mudah apa yang kita nak makan dalam makanan kita seharian. Okey, maksudnya kita makan makanan berpandukan piramid makanan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, piramid makanan ni dia ada 4 aras ataupun 4 label. Okey, bermula dengan label 1 ataupun aras 1, iaitu aras 1 di bawah ni. Okey, dalam aras 1 ni kita kena makan secukupnya. Ni gambar ni, yang ni. Di bawah ni kita kena makan secukupnya. Apa yang kita perlu makan secukupnya? Antaranya nasi, mi, roti, sumber biji-bijirin dan ubi-ubian. Okey. Next, kita pergi ke aras 2 ataupun label 2. Dalam label 2 ni kita kena makan banyak. Okey, ada 2 bahagian ataupun 2 makanan yang awak perlu makan dalam aras 2 ni dengan banyak. Okey, yang pertama kena makan sayuran. Okey, yang kedua kena makan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan ni kita kena makan banyak. Okey, seterusnya kita lihat aras 3 ataupun label 3. Okey, label 3 juga ada 2 makanan yang perlu awak makan sederhana. Okey, antaranya yang pertama kena makan sederhana adalah susu dan produk tenusu. Okey, susu ni awak tahulah susu kan? Susu yang dalam kotak tu, susu UHD dan sebagainya. Okey, kalau produk tenusu ni contohnya keju, yogurt, tu produk tenusu. Okey, makanan yang kedua yang kita perlu makan sederhana adalah ikan, ayam, daging dan kekacang. Okey, kekacang ni apa dia? Maksudnya jenis-jenis kacang. Contohnya badam. Lagi apa yang awak tahu? Kacang dal, kacang tanah, dan sebagainya lah jenis-jenis kacang. Ni kita kena makan sederhana. Okey, dan yang terakhir dalam aras 4 dalam piramid makanan, iaitu aras 4, kita kena makan sedikit sahaja. Okey, apa makanan yang perlu kita makan sedikit? Lemak, makanan yang ada lemak, makanan yang ada minyak, gula dan garam. Ni yang dekat atas ni kita kena makan sedikit sahaja. Okey, kenapa kita kena makan mengikut piramid makanan ni? Sebab apa? Sebab setiap aras ni dia ada fungsi dan kesan tertentu. Okey, mari kita lihat
muka surat 141. Okey, 141 ni menunjukkan ataupun menerangkan tentang kumpulan makanan, piramid makanan Malaysia. Sebenarnya dia lebih kurang dengan muka surat 140 tadi, tapi dia terang secara secara padat lah, ataupun secara detail. Okey, kita tengok jenis yang pertama. Jenis pertama ni aras pertama. Okey, dalam piramid makanan, kalau aras pertama tadi aras bawah sekali. Okey, iaitu kita kena makan apa? Dalam aras pertama ni, makan secukupnya. Okey, apa yang kita kena makan secukupnya? Contohnya kena makan ubi-ubian, bijirin dan produk bijirin. Ni kita kena makan secukupnya. Sebab apa kena makan secukupnya? Sebab makanan ni dia ada karbohidrat. Okey, karbohidrat ni dia adalah makanan yang membekalkan tenaga kepada kita. Sebab tu awak ada tenaga. Contohnya makan apa? Makan nasi ke, makan roti ke, tu semua membekalkan tenaga. Okey, ni kat bawah ni dah tunjuk dah contoh sajian yang kita perlu makan. 2 senduk nasi ke, 1 cawan mi kuning, ataupun 2 keping roti ni. Sebab dia membekalkan karbohidrat. Okey, aras yang kedua. Aras kedua iaitu aras makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, buah-buahan dan sayur-sayuran ni kita kena makan banyak. Okey, kenapa kita kena makan banyak? Okey, sebab sayur-sayuran dan buah-buahan boleh menguatkan ketahanan badan kita untuk lawan penyakit. Contohnya kita jarang demam, jarang sakit sebab kita banyak makan buah-buahan dan sayuran. Sebab apa? Buah-buahan dan sayuran ni ada banyak vitamin dan mineral. Dia boleh kuatkan badan kita. Okey, contohnya nak makan apa? Makan setengah cawan sayur berdaun hijau. Maksudnya sayur yang warna hijau je kita makan. Okey, ataupun makan 1 cawan ulam mentah. Okey, ataupun makan 1 potong betik, ataupun makan 1 biji pisang berangan. Okey, kita tengok aras yang ketiga. Okey, aras ketiga ni kalau awak ingat tadi dalam piramid makanan, kita kena makan apa? Secara apa? Sederhana. Makan sederhana saja dalam aras 3 ni. Okey, apa dia makanan dalam aras 3 ni? Okey, ikan, ayam, daging dan kacang. Okey, itu je ke? Okey, ada lagi. Okey, kalau tengok dalam muka surat 142, yang bawah ni muka surat 142, awak boleh tengok dalam buku teks awak. Okey, ni susu dan tenusu. Susu dan tenusu juga termasuk dalam aras 3. So, dua ni ikan, ayam, daging, kacang, susu dan hasil tenusu ni dia adalah aras 3. So, kita kena makan sederhana juga. Okey, makan sederhana. Okey, dalam aras 3 ni, makanan-makanan ni dia ada protein. Okey, kenapa protein diperlukan? Sebab dia boleh membina tubuh kita. Selain tu, dia ada juga vitamin B, zat besi dan zinc. Okey, apa contoh makanan yang kita perlu makan dalam aras 3 ni? Contohnya
iaitu ekor ikan kembung saiz sederhana, ataupun makan 2 ketul daging tanpa lemak, ataupun 1 ketul peha ayam, ataupun 2 keping tempe. Tempe ni apa? Tempe ni adalah sesuatu makanan yang dihasilkan dari kacang soya. Susu pula. Kita tengok susu. Muka surat 142 ni. Susu. Susu ni dia juga tinggi protein dan kalsium. Kenapa kita perlukan kalsium? Sebab kalsium boleh membina tulang dan gigi. Kalau tengok dalam TV pun ada iklan susu banyak kan. Kenapa nak minum susu? Kenapa baby kena minum susu? Kenapa orang tua kena minum susu? Sebab nak bina tulang yang kuat, yang sihat. Sebab itulah. So kalau kita kurang minum susu, tulang kita tak sihat, tak kuat. Gigi kita pun tak kuat. Contoh dia, kita minum 1 gelas susu, iaitu yang 250 ml saja. Kalau susu kotak tu, yang kotak kecil tu. Ataupun makan 1 keping keju, ataupun makan 1 cawan yogurt. So ni makan sederhana je. Dan yang terakhir, kumpulan makanan terakhir, iaitu kumpulan makanan aras 4 yang berada di atas sekali dalam piramid makanan tu. Kalau ingat yang atas ni tadi, kita kena makan apa? Makan sedikit. Kenapa kena makan sedikit? Sebab dalam aras 4 ni makanan dia ada lemak, minyak, garam dan gula. So kalau kita makan lemak, minyak, garam dan gula banyak, nanti kita akan dapat penyakit ataupun penyakit kronik. Penyakit kronik ni apa dia? Maksudnya penyakit yang teruk lah. Nanti kita tengok muka surat seterusnya, apa dia penyakit-penyakit yang kita boleh dapat. So saya ulang. Tadi piramid makanan ada 4, bermula dengan bawah sekali A1 ataupun label 1, aras 1, A2, A3, dan atas sekali ni A4. Yang ini kena makan apa? Secukupnya. Yang ini kena makan banyak. Aras 3 kena makan sederhana. Dan aras 4 kena makan sedikit. Apa makanan-makanan dia tadi? Saya harap awak boleh ingat. Yang pertama ni ada karbohidrat. Yang kedua ni kaya dengan protein. Yang ketiga kaya dengan kalsium. Dan yang keempat ni kita tak boleh makan banyak sebab dia boleh datangkan penyakit kronik. Next. Kita tengok muka surat 143. 143, tajuk dia kesan mengambil makanan yang tidak seimbang. Makanan tak seimbang maksudnya kita makan tak ikut piramid makanan. Bila kita makan tak ikut piramid makanan ataupun makanan tak seimbang, kita akan dapat penyakit. Antaranya yang pertama adalah kwashiorkor, iaitu penyakit yang disebabkan kekurangan protein dalam makanan. Kalau awak ingat tadi dalam piramid makanan, kalau protein dia duduk dekat aras mana? 1, 2, 3 ke 4? Kalau protein ni dia terletak dekat aras 2, maksudnya
Maksudnya macam mana budak ni boleh dapat penyakit kwashiorkor ni, sebab dia kurang makan ikan, contohnya kurang makan ayam ataupun kurang makan daging, kurang makan makanan yang banyak protein ni, sebab tu dia dapat penyakit kwashiorkor ni. Okey, faham? Okey, apa ciri penyakitnya? Dia akan rasa letih, lesu, meragam, bengkak seluruh badan. Meragam ni maksudnya nangis ke, merengek ke, macam itulah. Okey, yang kedua, kita akan dapat penyakit Sikurvi. Sikurvi ni maksudnya penyakit kekurangan vitamin C. Okey. Vitamin C ni melibatkan aras. Aras 2 juga. Aras 2 iaitu yang pertama ni tadi aras 3. Yang ni aras 2. Okey, aras 2 ni iaitu buah-buahan. Okey, buah-buahan, contohnya buah limau. Buah limau ni kaya dengan vitamin C. So bila kita kurang makan limau ataupun makanan yang ada vitamin C, kita akan dapat penyakit Sikurvi. Sikurvi ni adalah penyakit seperti ulcer kat gusi ataupun pendarahan kat kulit. Kalau tengok gambar ni, tengok gusi dia ulcer ataupun berdarah. Awak nampak dia berdarah. Gusi dia berdarah lah, ada macam bulat-bulat putih tu kan. Tu adalah penyakit Sikurvi. Okay, sorry yang tadi ni saya betulkan. Penyakit kwashiorkor ni kekurangan protein sebab kurang makan ikan, ayam, daging yang dekat aras 3. Bukan aras 2, aras 3. Sorry. Okay, kesan yang ketiga, kita boleh dapat penyakit darah tinggi. Okay, kenapa boleh dapat darah tinggi? Sebab kita makan banyak makanan yang berlemak, makanan yang banyak garam dan kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi maksudnya banyak minyak. Okay, orang yang dapat penyakit darah tinggi ni sebab dia banyak makan garam, ataupun makanan yang masin. Sebab tu boleh dapat darah tinggi. Okay, yang keempat, diabetes. Okay, diabetes ni ataupun nama lain dia penyakit kencing manis, sebab kita minum makanan yang banyak gula. So kita akan dapat kencing manis ataupun diabetes sebab makan gula banyak ataupun manis banyak. Nanti lama-lama kencing manis, kaki kena potong, jari kena potong. Okay, yang kelima, penyakit osteoporosis. Osteoporosis ni maksudnya penyakit berkaitan dengan tulang. Tulang jadi rapuh. Peningkatan liang tulang, maksudnya tulang tu renggang. Okay, kenapa boleh dapat osteoporosis ataupun tulang rapuh ni? Sebab kita kehilangan iron, kalsium. Okay, kalau awak ingat tadi, kalsium ni dia berkaitan dengan susu. Okay, jadi kita kena minum susu untuk jaga tulang. Ingat tak tadi? Okay, dalam aras berapa? Dalam aras 3 juga ada cakap pasal susu. So kita kena minum susu untuk jaga tulang supaya tulang tak rapuh, tak mudah patah. Tu dia. Kalau awak tengok dalam iklan TV pun banyak kan, tadi saya dah cerita. Okay, so kita tengok muka surat yang terakhir. Itu muka surat 144. Itu mengenai menu makanan seimbang ataupun makanan sihat. Okay, kat sini dia cadangkan murid ataupun awak makan makanan yang seimbang. Apa yang kita nak makan? Okay, contohnya sarapan. Sarapan ni waktu bila? Waktu pagi lah. Okay, waktu pagi kita kena makan apa?
Dia kata 2 keping sandwich dengan 1 cawan air coklat. Okay, bila nak makan ni? Okay, antaranya dari pukul 7 pagi hingga 9 pagi. Ni makanan seimbang waktu pagi perlu makan. Okay, yang kedua, makanan tengah hari. Okay, makanan tengah hari nak makan apa? Okay, 1,5 cawan nasi dengan 1 ekor ikan kembung masak pindang. Masak pindang ni kuah dia warna kuning. Okay, yang ketiga, 1/2 cawan sayur kailan. Maksudnya sayur yang warna hijau. Okay, lepas tu makan 1 keping tempe goreng, 1 potong betik dan minum air kosong. Kalau awak tengok makan tengah hari ni banyak sikit. Dia ada makanan yang ada karbohidrat, yang ada protein, ada apa lagi tadi, vitamin, dan sebagainya. So dia gabung. Sebab tu makannya je seimbang. Okay, bila nak makan ni? Antaranya pukul 12 tengah hari hingga 2 petang. Ni waktu yang sesuai lah. Okay, dan yang terakhir makan malam. Okay, apa yang sepatutnya makan seimbang pada waktu malam? Okay, iaitu 1,5 cawan mi goreng, makan 1 potong nanas dan minum air kosong. Bila nak makan waktu malam ni? Yang sesuai adalah bermula daripada jam 6 petang sampai 8 malam. Ni sesuai makan malam. Kalau kita makan 10 malam macam mana? Kurang sesuai. Sebab waktu ni sepatutnya kita dah rehat, dah tidur. So kurang sesuai. Patutnya awak kena makan 6 petang hingga 8 malam. Okay, kalau awak rehat, kita minum air kosong je. Pagi je kita minum air coklat. Air coklat ni sebab dia ada apa? Susu. Untuk apa? Untuk bina tulang, kalsium. Okay, yang lain kita minum air kosong. Kenapa tak minum air manis? Sebab nak elakkan gula yang banyak. Bila gula yang banyak minum gula, banyak makan gula, kita akan dapat penyakit kencing manis. Okay, so saya harap awak boleh faham mengenai pemakanan. Okay, pemakanan ni dia cerita tentang piramid makanan, iaitu ada 4 aras. Mula kat bawah, aras 1, aras 2, aras 3, aras 4. Aras 1 kena makan secukupnya, aras 2 kena makan banyak, aras 3 kena makan sederhana, dan aras 4 kena makan sedikit sahaja. Kenapa kena makan ikut aras? Sebab dia ada kesan-kesan yang tertentu. Okey. So kalau dah faham, saya akan bagi latihan. So saya nak awak jawab latihan tu. Bila dah jawab, tekan finish. Lepas tu nanti awak akan nampak dia tulis dekat situ check my answer ataupun email. Saya nak awak tekan check my answer. Bila dah check my answer, lepas tu dia akan keluar markah berapa yang awak betul. Okay, bila dah keluar markah, saya nak awak screenshot markah yang awak dapat, kemudian hantar semula kepada saya. Okay, kalau ada apa-apa masalah, tak faham nak jawab soalan yang saya beri, okay, boleh PM saya. Okay, sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada PDPR yang akan datang. Bye.